Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Kali ini, Wan Saiful tampil lagi membuat pendedahan yang menggemparkan Dewan Rakyat. Kalau sebelum ini beliau memohon maaf secara terbuka di Dewan Rakyat, menarik balik kata-katanya apabila Zahid Hamidi mahu mengusulkan untuk beliau digantung daripada parlimen atas tindakan beliau mengeluarkan kenyataan yang mengelirukan. Kali ini dia tampil lagi. Kali ini lebih panas. Tapi netizen berbala bahagi. Sebelah kata itu mungkin fitnah dan pembohongan. Sebelah lagi kata sila buktikan. Inilah masalahnya apabila ramai ahli parlimen ini menggunakan imuniti mereka. Tapi itulah perlembagaan. Hari ini Wan Saiful buat satu lagi dakwaan yang panas. Terpulanglah. Anda belah mana? Sebelah mana? Anda mau percaya atau tak percaya, itu hak Anda. Ada yang kata itu fitnah, ada kata itu benar, ada kata itu adalah bohong, ada kata itu benar. Terpulanglah pada Anda. Tapi dengar dulu, ini pendedahan Wan Saiful Wanjan. Beliau kata, gugur kes mahkamah, peruntukan 2 juta ringgit antara tawaran diberikan kepada beliau untuk sokong kerajaan. Walau bagaimanapun, ramai netizen, pemerhati politik, pengikut-pengikut isu politik di Malaysia memberikan satu pertanyaan mudah, soalan mudah kepada kita semua, khususnya Wan Saiful. Kata mereka, kenapa Wan Saiful? Itu persoalan paling penting. Apa sebabnya Wan Saiful pula yang dipilih untuk mau digugurkan kes mahkamah, diberi 2 juta peruntukan ini untuk menyokong Anwar Ibrahim? Apa kepentingan Wan Saiful untuk Anwar Ibrahim? Walhal kerajaan sekarang sudah dapat 2/3 sokongan ahli parlimen. Tiada alasan lagi sebenarnya untuk Datuk Seri Anwar Ibrahim maupun kerajaan Madani atau siapa-siapapun untuk mendapatkan sokongan Wan Saiful. Buat apa lagi untuk dapat sokongan beliau? Walhal sekarang nih kerajaan ataupun Anwar Ibrahim sudah lebih 2/3 sokongan. Tanpa Wan Saiful pun tiada guna, tanpa Wan Saiful pun tidak berguna juga. Jadi kewujudannya sebenarnya tiada membawa apa-apa perubahan tanpa ada makna sekalipun. Tapi itulah dia kata, dia dedahkan kononnya tawaran gugur kes mahkamah, peruntukan 2 juta, itu yang diberikan kononnya untuk supaya Wan Saiful menyokong kerajaan. Ada netizen juga kata, daripada Wan Saiful yang cuba dipancing, cuba dibeli, dengan tanda kata petik dibeli, kenapa bukan orang lain? Kan lebih baik orang lain yang lebih bersih, orang lain yang lebih tidak bising. Maksud kita bising ini tidaklah celupar memberitahu di sana sini yang dia nak konon dibeli untuk menyokong kerajaan. Ramai lagi ahli parlimen lain yang boleh dipengaruhi untuk menyokong kerajaan kalau betul dakwaan itu. Tapi kenapa Wan Saiful? Itu menjadi persoalan yang menimbulkan banyak kesimpulan bahwa mungkin Wan Saiful adalah bercakap tidak benar. Walau bagaimanapun, ianya kenyataan yang disampaikan di Dewan Rakyat. Datuk Wan Saiful Wanjan sekali lagi menarik perhatian apabila beliau meminta Dewan Rakyat menubuhkan jawatan kuasa berhubung tindakan 2 ahli parlimen yang membuat kacau ganggu dalam usaha mempengaruhi kelakuan dan sokongan kepada kerajaan. Ada netizen mereka kata selain daripada cadangan Wan Saiful supaya jawatan kuasa berhubung tindakan 2 ahli parlimen membuat kacau itu dibuat, mereka juga cadangkan apa kata kalau juga dibuat jawatan kuasa membuat siasatan berhubung semua dakwaan yang Wan Saiful nyatakan. Karena sebelum ini dakwaan-dakwaan Wan Saiful juga panas, mengelirukan. Jadi mereka kata supaya adil, okey, boleh ambil tubuh jawatan kuasa berhubung apa yang dinyatakan oleh Wan Saiful ini, tapi mereka kata perlu juga untuk Wan Saiful turut disiasat oleh jawatan kuasa tersebut, kata mereka. Wan Saiful menamakan ahli parlimen Gua Musang Muhammad Azizi Abu Naim dan ahli parlimen Tanjung Karang Datuk Dr. Zulkapri Hanapi kononnya membuat tindakan berkenaan bersama 3 lagi individu dikenali sebagai Hasnan, Datuk Azman dan Datuk Rahim. Beliau mendakwa 2 ahli parlimen bersama 3 individu itu membuat tawaran
untuk memberikan peruntukan parlimen, peruntukan projek bernilai 2 juta, bayaran kos perubatan isteri beliau, kos guaman peruntukan di mahkamah, dan token yang tidak dinyatakan nilainya serta pengguguran kes di mahkamah. Beliau kata, saya mengemukakan peraturan 80 dalam kurungan E kerana sudah ada kes duluan pada 2009 membabitkan ahli parlimen Bukit Gelugur mendiang Karpal Singh. Saya ingin mencadangkan Dewan ini membuat ketetapan supaya jawatan kuasa pilihan khas mengambil tindakan berdasarkan peraturan 80 dalam kurungan E yang dibaca bersama peraturan 8 bersama Seksyen 9 Akta Majlis Parlimen Keistimewaan dan Kuasa 1952 Akta 347 bagi mengenal pasti, membicara, memutuskan, menghukum beberapa individu yang membuat penawaran bagi mempengaruhi kelakuan saya dalam Dewan ini, katanya, yang bangun mengemukakan peraturan mesyuarat itu sebaik selesai sesi soal jawab di Dewan Rakyat hari ini. Wan Saiful mendakwa Muhammad Azizi memperkenalkan beliau dengan 2 individu dikenali sebagai Hasnan dan Datuk Azman pada 17 Januari lalu, manakala Zulkaperi memperkenalkan individu bernama Datuk Rahim. Wan Saiful dakwa ada pihak sediakan teks ucapan beliau. Katanya, mereka termasuk Zulkaperi menghantar cadangan yang mengandungi ucapan yang mahu diucapkan ketika membahaskan titah diraja di Dewan Rakyat pada 28 Februari dalam usaha mempengaruhi kelakuan beliau dalam Dewan berkenaan. Saya menganggap ini usaha kacau ganggu melalui penawaran dan ancaman yang salah kepada saya sebagai ahli Dewan Rakyat, yang mana berlaku tindakan menghina majlis berdasarkan Seksyen 9D dan 9E Akta 347 dan boleh jika disabitkan dihukum di bawah akta sama. Justru saya memerlukan pembentukan jawatan kuasa di bawah peraturan mesyuarat 80 dalam kurungan E, katanya. Pada 28 Februari lalu, Wan Saiful mendakwa ditawarkan habuan untuk menyatakan sokongan terhadap Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Katanya, antara habuan yang ditawarkan adalah peruntukan parlimen bagi kawasannya sebanyak RM1.7 juta. Kesan pendedahan itu, beliau mendakwa tidak sampai sejam dihubungi pihak Suruhanjaya Pencegahan Rasuah SPRM yang memintanya membuat laporan berhubung dakwaan beliau disogok untuk menyokong Perdana Menteri. Minggu lalu, Wan Saiful mendakwa beliau menerima notis SPRM yang disifatkannya mengganggunya sehingga memberi tekanan tidak wajar kepada beliau sebagai ahli parlimen. Beliau menyifatkan notis itu sebagai tidak adil, termasuk berbahaya kerana boleh mengancam imuniti ahli parlimen daripada pendakwaan dan keistimewaan ketika berucap atau berbahas dalam sidang Dewan Rakyat. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Bye-bye. Salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ada perbualan dengan kawan baru-baru ini mengatakan bahawa ada beberapa perkara yang harus dilakukan oleh Kerajaan Madani Perpaduan Pimpinan Anwar Ibrahim untuk membantu golongan miskin. Antaranya ialah membantu meningkatkan harga komoditi yang ada di Malaysia, khususnya untuk para pekebun. Antara yang diharapkan naik harga ialah seperti harga kelapa sawit untuk para pekebun kecil, yang mana adalah para petani di bawah ataupun berada dalam B40, dan yang paling menarik berada di Sabah. Mereka mengharapkan kenaikan harga getah bagi membantu para petani, khususnya petani yang menanam secara kecil-kecilan ataupun para pekebun kecil. Mereka berharap supaya harga getah itu, kata mereka, kalaulah tiba-tiba menjadi RM10 untuk sekilogram bagi harga getah kentalan, mereka kata itu satu berita yang paling baik dan pasti akan dapat memberikan kelegaan pada rakyat dan pastinya akan menaikkan jumlah sokongan kepada kerajaan. Oleh sebab itulah mereka kata kalau betul-betullah kerajaan dapat meningkatkan harga getah sehingga RM10, atau paling tidak pun kembali kepada RM5.5 atau RM6, mereka kata itu sudah luar biasa. Dalam perbualan itu, kami kata itu hanyalah impian kosong. Kami juga berkata mungkin itu adalah omong kosong.
Kita berharap kalaupun naik sehingga Rp4 itu sudah luar biasa. Tapi nampaknya apa yang disebut sebagai impian ataupun omongan kosong cerita kedai kopi kini menjadi kenyataan. Anda tak percaya? Ini beritanya. Baru saja kita terima berita ini menyatakan bahwa kini harga getah sudah mencecah Rp4 sekilogram pada zaman Madani, dan ini tepat pada masanya untuk membantu para petani dan rakyat Malaysia menangani isu kenaikan harga dan taraf hidup yang kini berubah. Tetapi malangnya, macam mana sekalipun pembangkang cuba mengaitkan ataupun tidak memuji perkara kenaikan harga getah Rp4 sekilogram ini, haruslah diakui pada era Perikatan Nasional, harga getah hanyalah RM2.50 sekilogram sahaja. Jadi siapa yang dapat menafikan perkara kebenaran tersebut? Hari ini seorang aktivis politik yaitu Edi Nur Redwan menyifatkan harga getah scrap yang meningkat kepada Rp4 sekilogram ketika ini adalah sesuatu yang kena pada masanya. Dalam video berdurasi 59 saat di platform TikTok, beliau berkata kenaikan harga getah itu sangat membantu mengurangkan beban sepanjang Ramadan, apatah lagi Syawal yang akan menjelma tidak lama lagi. Katanya, alhamdulillah, zaman Madani sekarang ini Rp4 sekilogram. Harga Rp4 ini kena pada waktunya. Sebelum kita teruskan, apa pula pendapat anda dengan kenaikan harga getah Rp4 sekilogram ini? Saya bersetuju dan saya turut senada dengan aktivis ini, yaitu Edi Nur Redwan, bahwa kenaikan harga getah Rp4 sekilogram ini adalah tepat pada waktunya, memandangkan umat Islam akan menyambut Syawal tidak lama lagi. Oleh sebab itulah, kenaikan ini pasti dapat meringankan beban mereka semua. Saudara-saudara sekalian, menurut beliau, saya yakin dan percaya ramai penoreh getah cukup gembira dengan berita ini. Ayuh berikan sokongan kepada kerajaan Madani, kata beliau. Zaman Perikatan Nasional dulu, mereka kata sengsara jadi penoreh getah. Macam mana tak sengsara? Harga getah RM2.50 sekilogram. Harga teh ais pun tak lagi mahal segelas, katanya. Kecam beliau terhadap parti pembangkang itu. Susulan kabar gembira daripada kerajaan pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim itu, beliau berharap agar bebanan kos sara hidup golongan penoreh getah dapat dikurangkan. Beliau juga sempat mengajak sesiapa yang mempunyai kebun getah untuk balik menoreh berikutan faktor getah terkini. Mana-mana yang ada kebun getah di kampung, bolehlah balik kampung sekejap. Kita toreh getah sat, katanya. Harga tengah naik nih, katanya, dalam logat utara. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Bye-bye. Salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Kesederhanaan Perdana Menteri bersama Agong duduk bersimpuh ketika berbuka bersama menuai perhatian netizen dan Malaysia. Satu foto Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berbuka bersama Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim sambil duduk bersimpuh di lantai menuai perhatian ramai. Ia dianggap lambang terbaik yang menunjukkan hubungan akrab antara istana dan pihak kerajaan. Foto itu ketika Sultan Ibrahim berkenan berbuka puasa bersama pemimpin kerajaan perpaduan serta perwakilan asing di Istana Negara malam kemarin. Turut dilihat kedua-dua timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Ahmad Zaid Hamidi dan Datuk Seri Fadilah Yusof. Dengan hanya beralaskan kain putih, santapan berbuka dimulakan dengan menjamah kurma dan air mineral sebelum Agung bersama pemimpin kerajaan perpaduan menunaikan solat maghrib. Kesederhanaan yang ditunjukkan dalam foto tersebut menarik perhatian ramai dengan ada yang menitip pesanan agar kerajaan terus menunjukkan contoh yang baik kepada rakyat. Sangat erat hubungan Perdana Menteri dengan Yang di-Pertuan Agong.
Leading by example, good to see, kata seorang netizen. Seorang lagi netizen memberikan komen, lama tak tengok istana dan kerajaan dalam keadaan harmoni. Demikian antara komen orang ramai di Facebook. Dengan ini, gambaran ini sedang membawa kepada gambaran yang positif kepada Malaysia, iaitu menjadi negara yang lebih makmur dan kaya raya. Sementara itu, di platform X, seorang pengguna bernama Adam Yusuf berkata, gambar itu adalah mesej sebenar erti Ramadan dan kepimpinan. Ada yang menulis, aku suka tengok gambar ini. Satu mesej yang jelas erti Ramadan dan kepimpinan, kata mereka. Moga kesederhanaan ini dapat menginsafkan diri dan berusaha sedaya mungkin untuk pulihkan negara. Rakyat juga perlu bersatu hati dan melawan musuh sebenar, iaitu sikap pentingkan diri dan iri hati ciapnya. Sebelum itu, kita juga digemparkan dengan satu isu berkaitan dengan Gabriel Garcia Marquez, yang mana Anwar dikecam. Kenali Gabriel Garcia Marquez sebelum kecam Anwar. Pengecam Datuk Seri Anwar Ibrahim diminta mengenali penulis buku bernama Gabriel Garcia Marquez dengan lebih mendalam sebelum mengecam beliau kerana penulis ini bukan sastrawan biasa, bahkan ada bukunya yang telah diterjemah ke dalam bahasa Melayu. Wartawan Fatih Arif Omar ketika mengulas isu ini mencadangkan elok mereka berkenalan dengan buku ini untuk mengenali siapa manusia bernama Gabriel Garcia Marquez. Menurut Fatih, Marquez bukan sastrawan biasa. Dipanggil Gabito atau Gabo sahaja, beliau seorang wartawan dan penggerak politik aliran kiri yang berpengaruh di Amerika Selatan. Kesastraannya dibandingkan Miguel de Cervantes, pengarang karya besar Eropah, dan Spanyol Don Quixote, tetapi ialah pembaca kita bukan minat sastra sangat. Orang sastra belum tentu, tulis Fatih menerusi Facebook beliau. Baru-baru ini Anwar memuat naik gambar beliau sedang membaca buku penulis itu ketika berada di atas kapal terbang dalam perjalanan pulang ke Malaysia dari Jerman. Saudara, dalam perjalanan pulang dari Hamburg selepas acara padat, tetapi lawatan yang produktif ke Jerman, saya membaca novel Gabriel Garcia Marquez bertajuk Until Agos. Ekoran itu Anwar dikecam oleh pembenci beliau, kononnya Perdana Menteri membaca buku lucah dengan memetik sedikit kandungan buku itu. Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak membaca buku lucah apabila menghabiskan Until August. Bukan begitu tumpuan Marquez, walau selalu muncul cerita anak haram, hubungan sulit, kecurangan atau pelacur dalam karyanya, kata Fatih dalam komen beliau. Marquez seperti sastrawan besar abad ke-20 mengupas persoalan budaya dan politik lebih besar melalui watak dan ceritanya. Beliau bercerita tentang kolonialisme Eropah dan ingatan kolektif. Persoalan memori sering menjadi tema, misalnya The Bure Giant karya Kuzo Ishiguro. Tema kesan penjajahan diangkat Abdul Razak Gurhanah melalui beberapa karya. Katanya Anwar pernah mengupas ringkas karya agung Marquez di Facebook. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Bye-bye.